Abang memang tak cukup lagi ke nak sikit kata saya? Budak-budak ni dah jadi tanggungjawab abang dah. Dah tak ada siapa nak jaga diorang. Oh, cuba tolong kesian sikit kat dia, boleh tak? Saya bukan penjaga rumah anak yatim. Kalau abang tak jaga diorang, diorang nak pergi mana? Ha? Saya beri apa pasal diorang ni? Saya tak peduli pun. Astaghfirullahaladzim. Okey, abang dah buat keputusan dah. Ha? Mulai pada hari ini, Amna, Iman duduk dengan kita dalam rumah ni. Faham? Jadi tanggungjawab saya sekarang ni. Kalau awak ada buat keputusan nak bawa balik budak dari sini, pasal apa awak nak saya ni? Betul tak? Sebenarnya dah lama dah abang nak beritahu pasal perkara ni. Tapi tak sampai hati. Abang kahwin dengan arwah pun dengan cara baik. Dan abang nak bantu, nak tolong dia. Nak jaga dia. Lepas ni awak pergi cari semua janda-janda yang jual nasi lemak kat tepi jalan tu, yang jual kuih, yang jual kopi, awak kahwin dengan diorang. Awak kesian dekat janda kan? Elok sangat ke cara awak cakap tu? Ha? Ni abang tanya sikit. Selama abang kahwin dengan arwahnya, pernah tak abang abaikan abang? Ada apa-apa yang kurang tak? Tak ada, tapi tu tak bermaksud saya ni nak kena bermadu. Saya tak nak berkongsi suami saya dengan orang lain. Itu dia sedutan drama daripada drama kita di TV3 yang mana kita dapat lihat emosi seorang isteri itu apabila kehadiran seorang suami. Bukan mudah untuk kita berbicara mengenai perkara ini, namun kita nak lihat dari sudut yang lebih positif untuk hari ini. Sugi. Saya yang belum berkahwin ni nervouslah dengan topik hari ini. Okey, baik. Kita bersama dengan bukan satu, bukan dua, bukan tiga tetapi empat orang tetamu hari ini. Kita bersama dengan yang tak lain tak bukan Kak Zarina Zainuddin. Sihat Kak? Alhamdulillah sihat. Okey, baik, cantik, manis orangnya. Dan di sebelah Kak Zarina, Syira. Kita ada Puan Pavina Shailin Saimin. Betul sebutannya? Cantik namanya, secantik orangnya. Dan di kanannya saya difahamkan ini adalah sahabat baik beliau iaitu Nurul Nazirah Abdul Hamid. Sihat? Sihat. Okey. Dan di kanan sekali kita bersama dengan Encik Muhammad Syukri Hushin ataupun lebih mesra dipanggil Baba Love. Baba Love. Alright. Baik. Sihat Alhamdulillah. Terima kasih kesemuanya kerana bersama kami pada hari Jumaat ini. Saya dah sempat baca komen tadi. Ada yang kata topik yang menarik untuk dibincangkan. Jadi kita buka topik yang menarik ini bersama dengan Kak Zarina dahulu. Ya. Kak Zarina, bila kita bercakap mengenai berbagi kasih, berkongsi kasih, saya mungkin masa kita dulu kanak-kanak, bukan aspek rumah tangga lah, sebagai seorang kanak-kanak pun dulu mungkin kita selalu cakap kat ibu atau ayah, alah mama tu sayang abang lagi banyak daripada kita, lebih daripada saya kan. Dia selalu ada perbandingan itu bila kita bercakap mengenai kasih sayang. Dan sebagai seorang isteri kedua dan juga seorang ibu, pastinya agak mencabar buat Kak Zarina untuk berkongsi kasih. Anak-anak pun memerlukan perhatian yang lebih, kan? Jadi bagaimana Kak Zarina boleh berkongsi di awal-awal perkahwinan itu dan selepas mendapat anak, transisi itu? Permulaan bila kita berkongsi itu susah sikitlah. Because masa kita baru berkahwin tu kita perempuan ni memang sama saya rasa. Dia bersifat memiliki. Rasa itu dia punya. Kita baru kahwin kita rasa kita punya. Of course kita possessive. Kita rasa kan? this is my husband. I really love my husband. Kita nak jaga dia betul-betul, nak apa semua kalau boleh nak dia dengan kita je. Tapi kita kena realise yang kita sekarang sedang berkongsi kasih. Suami pun tengah belajar untuk membahagi-bagikan masa, membahagi-bagikan kasih sayang. Jadi kita kena bagi ruang pada suami untuk dia jalankan tanggungjawab dia dengan sempurna. Alhamdulillah saya selepas 2 tahun perkahwinan baru saya dapat betul-betul adjustkan time tu. Masa permulaan memang agak susah sikitlah. Kita salah faham sikit-sikit memang ada. Jangan kata tak ada, langsung ada. Sebab kita baru nak cuba kan. Macam saya nampak suami saya sejenis yang penyayang. Dia sayang isteri pertama. Jadi bila saya sayang yang pertama, isteri dia lebih sayang pada saya. Dia tak suka saya macam sikit-sikit cakap tentang isteri, tak suka, tak boleh. Jadi jangan sentuh
soal yang itu adalah keluarga bahagia dia yang sempurna bagi dia. So saya tempat kedua ni saya kena pandai bawa diri. So bila saya pandai bawa diri, baru dia boleh terima saya. Faham. Sepenuhnya lah. Okey, baik. Keterbukaan yang kami perlukan hari ini. Terima kasih Kak Zarina ya. Baik, sebelum saya ajukan soalan seterusnya kepada Baba Love kita, kita nak raikan lagi satu komen daripada rakan kita Alia Maisara. Katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, bahagi kasih. Tak salah kalau kita berkongsi kasih sebagai pasangan, kita ada keluarga, bukannya kita kenal dia sebatang kara. Tapi untuk wanita yang bergelar isteri, susah untuk terima dan berkongsi kasih suami dengan perempuan lain. Jarang-jarang isteri boleh terima berkongsi kasih, tambah-tambah semua benda dia kena tanggung. Baik. Ada yang bagi kasih bahagia, ada juga yang menanggung sengsara. Baik, bercerita mengenai berkongsi kasih ini dari sudut pandang seorang lelaki, banyak kita kena ambil kira faktornya. Faktor kewangan, kemampuan, faktor tanggungan, faktor masa dan juga layanan, semuanya kena sama. Baba Love, apa sebenarnya yang perlu kita ambil kira sebelum kita sebagai seorang suami ini boleh berbahagi kasih dengan isteri-isteri yang lain? Subhanallah. Berat soalan, Baba Love. Tajuk tu pun dah berat sebenarnya. Okey, baik. Balik pada soalan. Yang penting sebenarnya pada saya sebagai seorang lelaki, kita tanya balik pada diri kita. Apa tujuan? Apa tujuan kita nak berkongsi kasih? Sebab bila sebut tentang berkongsi ni, dia satu benda yang bukan semua orang boleh terima. Jadi untuk itu kita tanya balik pada diri kita. Apa tujuan engkau nak berkongsi? Lagi-lagi erti kasih ini. So kita tanya balik apa saja tujuan kita. Dia bahkan balik kepada ibadah. Ibadah. Bila ibadah ni bukan hanya spesifik tentang solat, haji dan sebagainya. Tetapi semua termasuk dalam perkahwinan. Bila dalam perkahwinan tu, bila kita nak bawa kepada konsep ibadah itu, so bagaimana kita nak santuni santuni isteri kita daripada sudut tadi. Yang paling besar sebenarnya adalah tentang masa. Sebab Allah dah bagi kita masa ni 24 jam. Masa tu dah fix, tak ada lebih, tak ada kurang. So bagaimana kita nak meletakkan diri kita sebagai seorang lelaki, sebagai seorang ketua keluarga, sebagai seorang suami, apatah lagi kita sebagai seorang best friend kepada pasangan kita ni, BFF kan, forever selamanya. So bila forever tu biasalah kan ada kados, biasa tu manis tu. So ini yang paling besar untuk kita melihat angle ini, masa. So bila masa tentang sudut pada sudut tentang kekayaan, daripada sudut material, semua itu kita boleh bina, kita boleh create, kita boleh cipta dan sebagainya. Tetapi masa kita tak boleh nak cipta. Sebab masa tu memang khas 24 jam, 24 hours. So ini yang paling besar untuk kita sebagai seorang lelaki sebenarnya, pada pandangan saya. Baik. Pada pandangan saya ini paling besar. Okey, baik. Sebelum kita ke anda berdua, saya tengok lagi Kak Zarina macam nak ada sesuatu nak ditambah ke tadi? Dengar Baba Love cakap tentang masa, bagi saya kita tidak akan dapat yang sempurna. Kadang-kadang kita rasa macam ini terlebih terkurang, kita kena terima seadanya. Baik. Sebab kesian suami, terkejar-kejar dia. Mana nak layan perasaan, mana nak layan itu, nak layan ni. Jadi kita kena bagi dia ruang untuk dirasa lebih selesa. Okey, baik. Dan Pavina dan Nazira, tadi Baba Love cakap BFF sesama suami dan isteri. Tapi anda berdua BFF, sahabat. Tapi mungkin saya nak berikan anda ruang juga untuk berkongsi mengenai perhubungan yang anda berkongsi juga. Siapa nak kongsikan? Pavina ataupun Nazira? Okey, silakan. Saya dengan Kak Lin ni, saya bergelaran dia panggil Kak Lin. So, saya dengan dia memang kenal dah lama dah, dekat setahun. Kenal daripada FB. So, saya cakap dengan dia, saya nak kerja dengan dia. Saya nak buat live. Saya nak income lebih kan. Lepas tu, tiba-tiba tu lama ya. Ini cerita kita potongkan. Okey. Kita fast forward lah. Lepas tu, dia kacau saya. Time tu dia kacau. Kau dah ada boyfriend ke, Nas? Lepas tu, time tu Nas memang dah putus tunang 2 kali. So, time tu kita dah rapat sangat time tu. Lepas tu, Kak Lin kata, nak tak akan carikan kau jodoh? Okey. Lepas tu saya cakap, siapa Kak? Time tu dia ajak saya keluar, pergi makan, pergi minum. Semua rupanya dia nak lamar saya untuk lelaki dia. Jarang-jarang kita dengar ni. Tapi saya tak bercinta dengan lelaki, dengan husband saya sekarang. Lepas kahwin baru kita mula bercinta. Okey. Mungkin Pavina boleh kongsikan apa yang membuatkan awak ingin melamar Naz dan keunikan kisah ini.
Okey, yang pertama, sebelum saya kahwin, memang suami saya ada cakap, Lin, abang nak berterus terang. Kalau abang satu hari nanti dah berjaya, boleh tak saya izinkan abang menambah satu? Lepas tu saya terdiam sekejap. Bila saya terdiam, saya fikir-fikir. Benda ni kita tak boleh nak halang. So saya cakap, bang, kalau nak kahwin boleh. Tapi dengan pilihan hati saya. Ada syarat lah di situ. Ada syarat. So kalau abang berkenan, abang jangan sorok. Abang kenalkan dekat Lin. Lin nak tengok. Kalau Lin berkenan, Lin teruskan. Kalau Lin kurang berkenan, Lin minta maaf. Lin cakap macam tu. So, saya pendekkan ceritalah. Dalam tahun lalu, suami saya adalah juga bawa beberapa orang. Bawa beberapa orang tu, tapi saya terus terang saya tak berkenan. Dan saya ada perasaan macam takut, was-was. Sebab saya tak kenal mereka. Bila kawan saya cakap dia nak cari kerja, bila dia bekerja dengan saya memang serasi dengan dia. Dengan anak-anak pun, alhamdulillah, dia memang layan anak saya memang macam anak dia sendiri. Dengan mak bapak saya pun dia bercakap pun memang bagus. Dengan mak bapak suami saya pun memang orang kata bergurau senda. Dan saya tengok macam kawan je dia orang ni kan. So saya terfikir, why not? Why not? So saya itulah bawa dia makan. Saya cakap dengan dia mula, Nas nak jumpa dengan mak boleh tak? Dengan ibu, saya panggil ibu. Nak jumpa dengan ibu boleh tak? Lepas tu dia mengelak. Dia cuba mengelak. Dia kata, buat apa jumpa ibu? Dia kata, alah saja je nak jumpa ibu. Jumpa ibu. Lepas tu bisik-bisik dengan ibu. Bu, boleh tak kalau Nas jadi madu? Macam tu. Bukan sekadar madu. Saya cakap macam tu kan. Untuk anak-anak sekali. Boleh tak? Ibu cakap, nantilah. Sebagai seorang ibu kan itu reaksi yang normal saya rasa kan dia kata hadap dahulu. Nantilah. Dia takut saya main-main. Lepas tu, okey tak apa. Saya pun tak memaksa lah. Okey. So macam biasalah. Kali kedua macam tu juga. Baik. Dan kali ketiga masa tu dekat raya. Bulan puasa je. Raya kedua macam tu saya datang. Saya datang waktu malam, saya terus terang. Saya cakap, tolonglah Bu. Lepas tu Lala ibu cakap, okey boleh. Itu kiranya kronologi lah bagaimana perhubungan ini wujud dan kini anda berkongsi kasih. Saya nak tanya Naz. Naz. Sejujurnya saya bukan mewakili wanita, tapi sejujurnya tidak ada wanita yang ingin berkongsi kasih. Betul ataupun tidak kan? Kita sebagai wanita memang itu yang secara semula jadinya. Tapi bila dilamar itu, apa yang membuatkan awak ingin berkata, okey saya terima lamaran ini? Dan awak kata awak bercinta selepas awak berkahwin. Dia lepas yang Kak Lin datang tu, 2 kali dia datang, kan mak saya reject. So saya pun macam diam lagi. So kali ketiga, mak saya pujuk saya. Ini mak rasa ni jodoh kau. Accept je lah. Dia datang ketuk pintu beberapa kali sebab 2 kali Kak Lin datang kan. So dia hantar cincin, mak saya tolak. Hantar cincin tolak. So kali ketiga saya cakap dengan mak saya menangis. Saya cakap dengan mak saya, betul ke ni keputusan mak saya? Saya mesti kena ikut mak saya kan. Mak saya cakap, dengan ayah, ini betul jodoh awak. So terima. Mak pun dia accept kan. So dia accept. Lepas tu terus Kak Lin jalankan terus. Nikah, kahwin, semua sanding saya. Kejap. Kita perlukan masa. Saya cuba nak tahu apa respon Lin, suami Lin sewaktu Lin bagi tahu ini saya punya pilihan hati. Apa respon dia tu? Dia sengih-sengih lah. Itulah kan. Sengih. Laki biasalah dia sengih. Terkejut. Betul ke yang? Betul. Ikhlas ke? Ikhlas. Saya cakap sebab ini kawan saya. Saya kalau dengan orang lain saya tak kenal. Jadi saya was-was, saya takut dengan layan anak-anak. Sebab saya pentingkan anak-anak dulu. Saya takut anak-anak saya dilayan macam mana kan. So bila saya nampak cara layanan apa semua, saya cakap, inilah orangnya. Orangnya. Baik. Saya lihat Baba Love dah tersenyum, angguk. Pasti ada banyak yang ingin Baba Love kongsikan. Tapi sebenarnya saya nak tanya Kak Zarina. Kak Zarina, saya pernah membaca yang Kak Zarina berkata mengambil berbelas tahun juga kan untuk menerima situasi dan berkongsi kasih dengan adanya dengan kehadiran isteri pertama, nak faham situasi. Bila Kak Zarina dengar situasi mereka ni,
Ada apa-apa yang ingin Kak Zarina kongsikan di awal-awal? Beruntung. Beruntung. Awak beruntung. Itu yang saya Awak rasa. beruntung kerana awak dapat kawan yang baik, yang ikhlas dengan awak, yang sayang awak, yang terima keadaan awak, terima seadanya diri awak kan. Dan dia pun rasa nak bina satu keluarga yang besar dengan awak. Dan macam saya dulu, saya beruntung sebab saya bila suami saya approach nak kahwin dengan saya cakap okey kalau nak kahwin minta izin dengan isteri pertama. Dan suami saya berani. Bagi saya lelaki tu gentleman lah bila dia berani nak bawa kita jumpa isteri dia dan melamar kita depan isteri dia. Jadi dia dah buat macam tu, tu isteri dia cakap okey kalau betul nak kahwin bagi dia masa dulu kan. Dia fikir lepas 3 hari tu dia call, dia kata okey jadi, dia kata. Tapi jagalah nama dia, jaga maruah dia. Sebab dia tak nak nanti kalau keluar mana-mana, oh itulah suami Zarina, itulah suami sama kan. Saya simpan. Sebab orang kata itulah suami dia sih. Orang tak tahu siapa suami saya. Sampai 21 tahun baru saya buat majlis, saya kenalkan ini suami saya, ini malu saya. Sebab bagi saya itu satu aib yang saya perlu jaga. Sebab melibatkan maruah supaya dia senang nak bergerak ke mana-mana. Nak jaga hati ni susah tau. Sebab dia tersentuh sikit kita terasa. Saya tak nak dia menangis sebab saya rasa dia dah banyak menangis dah. Saya pun menangis juga. Kan? Jadi saya rasa saya kena adil untuk diri dia. Okey, baik. Okey, nak jaga hati itu susah. Saya suka dengan ayat tu. Nak jaga hati itu susah. Dan macam Kak Zarina sendiri, suami berterus terang, berani untuk jumpa, baru Kak Zarina terima benda tu. Serupa juga dengan pendekatan yang diambil oleh Lynn sendiri. Ada syarat diletakkan kepada suami. Baba Love tersenyum di situ. Saya nak tanyalah kan, apa sebenarnya pendekatan yang paling sesuai digunakan oleh seorang suami untuk approach isteri mereka ni, untuk ialah kita nak elakkan, kita nak bina sebuah keluarga yang harmoni yang besar, untuk elakkan salah faham dan sebagainya. Apa pendekatan yang sepatutnya sebaik-baiknya digunakan? Jujur. Jujur. So bila jujur, seorang suami jujur, memang tak ada macam sedih kita cakap tadi. Mana ada wanita yang abang kahwinlah. Kalau ada tu peli sindir tu. So jujur. So bila jujur, kita berterus terang, insya-Allah memang dia takkan terima seawalnya. Jaranglah persentage tu ada, tapi kurang. So bila lama-lama bila berlaku toleransi, berlaku persefahaman yang baik, daya memujuk tu ada, dan bila dia faham, insya-Allah seorang isteri itu akan faham. Sama seperti Kak Ina, seperti Pak Wina buat tadi. Apa yang berlaku ni, ini adalah satu benda yang sebenarnya hadiah. Hadiah dari Allah, bukan semua orang terpilih. Jadi bila dah terpilih tu, insya-Allah gunakan 2 P ni. Apa itu? P yang pertama, penghargaan. Hargai setiap insan yang bersama. 2, perhatian. Jangan cicirkan walau sesaat antara kedua-duanya. Yang ini 2 P ni sangat penting dalam perhubungan yang istimewa ni. Itu dia. Okey, baik, 2 P itu ya. Penghargaan dan juga perhatian. Okey, kita nak tanya kepada Nazira. Nazira, cinta adalah satu, orang kata, feeling kan, perasaan, emosi kita ataupun masa juga seperti yang Baba Love kata. Kita tak boleh timbang, okey, awak 1 kilo, awak 1 kilo, macam tu tak boleh. Ataupun guna dacing nak tengok siapa dapat masa ataupun emosi cinta yang lebih. Jadi di awal-awal selepas awak berkahwin tu, baru nak bercinta, pastinya awak memerlukan masa yang lebih bersama dengan suami. Awak pun nak keluar seperti mana mungkin di awal-awal perkahwinan Lynn pun keluar. Jadi bagaimana awak mencari keseimbangan itu dengan adanya Lynn sebagai isteri pertama, dengan adanya anak-anak dan keluarga suami awak? Sebelum saya nak kahwin tu, memang kita orang selalu keluar sama-sama. Dengan Lynn sekali ke? Dalam proses setahun tu adalah proses pengenalan kami bertiga bersama anak. So kita orang, I tak ada fikir, yang jom nak pergi keluar sana, tak ada. I cakap, jom ajak Kak Lynn. Cuma kita pergi sini. Mana I dapat tempat yang mana best, I akan ajak Kak Lynn. I takkan lupakan dia. Macam tu juga dengan saya kan. Ajaklah Nazira makan kat sini. Sini sedap, sate dia sedap, macam tu sebagainya. Awak memang tak ada keinginan ke nak keluar candlelight dinner bersama dengan suami? Berdua? Ada. Berdua. Awak akan ajak Lynn sekali? Saya rasa macam dia dah, saya kena panggil, kena hormat, kita kena hargai dia. Dia dah accept kita kan, masuk dalam dunia family dia. So, I cakap, buat apa saya nak berdua? Baik saya ajak bertiga kan. So, lagi saya kata,
Tak nak ke berdua? Tak nak lah. Ajak Kak Lin. Suruh Kak Lin siap. Saya selalu cakap macam tu dengan dia. Okey, dari point of view suami awak, dia untung sekali bawa dua-dua. Tak payah dia bahagikan masuk. Tapi kalau kedai makan, kita orang dah adjust dah. Abang kena duduk tengah, kita duduk kat tengah. Dia ambil bidadari. Ada susunan dia. Kita ada susunan kita. Even like dalam kereta pun, tak ada seorang seat duduk depan. depan tu memang sentiasa kosong. Seat depan tu kira Kita untuk semua duduk anak belakang. saja. Kita duduk belakang. Okey, perkongsian yang saya kira menarik dan unik sebenarnya. Ya, betul. Tapi Kalau jalan pun, kita orang tak boleh berdua. So bagi husband jalan depan, kita orang dua orang pegang tangan. Suami tak ada kiri kanan pegang? Tak ada. Okey, sebagai seorang yang third party yang dari luar ni, saya melihat situasi memang harmoni. Okey, tetapi jujur, Lin, tak pernah ke rasa cemburu? Okey, cemburu tu kita as manusia menipulah kalau tak ada rasa cemburu, kan. Okey, ada cemburu tu tapi tidak melampau-lampau macam orang lain sebab kita dah berkenalan selama setahun. Itu saya cakap komunikasi tu sangat penting. So supaya kita tak salah faham kemudian hari, kan. Okey. So bila saya rasa cemburu sedikit, saya akan bagi tahu suami. Jangan cerita dekat siapa-siapa, direct pada suami. Okey, jujur. Okey, jujur. Berbalik kepada jujur. Okey, sebenarnya banyak persoalan yang bermain di fikiran saya dan juga di fikiran penonton sebenarnya, tapi masa tak berapa nak mencukupi. Saya nak tanya kepada Baba Love sendiri lah. Mungkin ada sedikit tips yang boleh ataupun peringatan kepada mereka, terutamanya para isteri dan juga para suami yang sedang melalui kata orang fasa ini. Apa agaknya tips yang boleh mereka ambil untuk mereka guna untuk harmonikan keluarga mereka ni? Buang saka. Buang apa? Buang saka. Buang saka. Saka yang membelenggu diri kita ni, tuan-tuan, hadirin semua, dead, mematikan hati. Eja dead, D-E-A-D. D yang pertama, dengki. Bila kau ada rasa dengki dengan orang, kau takkan boleh bahagia. Dua, emosi. Jaga emosi kita. Bila kita ada emosi yang tak stabil dan sebagainya. Emosi yang sihat. Betul. Sebenarnya, minta maaf ya, brother love ya. Baba Love. Brother pun boleh. Saya selit sekejap ya. Silakan. Sebenarnya perempuan ni banyak main dengan emosi. Okey. Jadi kalau tak ada orang cucu, tak ada orang ni, dia okey sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang lain menokok tambah, buatkan dia jadi lagi panas. Kan? Sebenarnya tak perlu masuk tulis kat media sosial, saya tengah macam ni, tak perlulah. Kita cerita dengan keluarga kita, dengan suami kita, dengan di antara kita sahaja. Kita saja yang tahu, yang sikit-sikit ia bercerita tapi jangan cerita sampai ke dalam. Kan? Sebab bagi saya itu terlalu personal. Kan? Jadi emosi tu dia akan membuat-buat kalau kita lagi ditambah-tambah, tukar-tambah, kita lagi sakit hati. Kan? Perempuan bermain dengan perasaan, dia terlampau emosional. So kita kena sorokkan emosi tu. Kalau orang yang ada iman, dia fikir panjang. Tak ada nak bercakap ikut mulut je, ikut sedap hati je nak tulis-tuliskan. So dia fikir, oh tak boleh lah, aku tak boleh buat macam tu, kan. Macam itulah saya fikir. Okey, tadi Baba Love D-E-A, amarah. Amarah. Jaga kontrol marah kita ni. Bila kita tak boleh nak kontrol marah, dia akan meletup. Dan bila meletup, dia akan mengakhiri dengan D. D ni apa? Dendam. Bila D-E-A-D ni kita dapat kontrol, insya-Allah harmoni keluarga seperti dendam kesumat. Saya dah kahwin 29 tahun bermadu. Alhamdulillah, madu saya pun baik sampai sekarang. Kita kerja sama-sama lagi. Dia bantu saya sampai saya zero, tak tahu apa-apa, tak pandai. Dia ajar saya sampai saya jadi pandai. Sampai saya boleh bercakap, sampai saya boleh pergi mana-mana. Dia ajar saya tentang perniagaan, ajar saya tentang perniagaan kecantikan. Macam-macam benda dia ajar saya. Saya nothing kalau tak ada dia. Bagi saya, dialah sumber ilhamku. Gitu. Okay, baik. Lin dan juga Zira, mungkin anda juga mempunyai keterbukaan seperti Kak Zarina berkongsi kisah anda berdua. Tetapi mungkin juga anda ada kata-kata buat penonton yang tengah menonton sekarang ini. Ada yang mempunyai perspektif yang sangat berbeza daripada anda berdua, kan? Ada apa-apa yang anda ingin katakan kepada mereka? Saya pun nak tahu kat sebenarnya. Mungkin Lin dahulu. Silakan. Okey, bagi saya kepada para suami lah. Okey, para suami kalau berkeinginan jujur. Jujur itu betul lah, jujur. Bagi tahu awal-awal. Jangan last minute. InsyaAllah, permulaan
sebagai seorang isteri akan marah. Tapi lama-kelamaan dia akan faham sendiri. Okey. Itu je. Dan kita cuba sentiasa berkomunikasi dengan madu kita supaya salah faham tu akan berkurangan dan senang untuk diselesaikan. Baik. Itu bagi saya. Okey. Dan Nazira? Sedikit daripada Zira. Kalau Nazira, sama juga. Husband kena, untuk lelaki lah yang nak kahwin lagi ni, kena jujur. Lepas tu kena jujur dengan isteri pertama. So kalau nak kahwin tu kena, orang kata gentleman. Buat orang kata tu buat urusan kahwin tu benda yang cara yang betul. Tak naklah kahwin ke Thailand ke apa, tak nak. So kita buat cara yang betul yang kat sini lah. Cara yang betul juga harus diikuti oleh isteri kedua. Ya, betul. Bukan sahaja para suami. Betul. Ya. Isteri kedua juga. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Kak Zarina Zainuddin, Pavina Shailin, Nurul Nazira dan juga kepada Baba Love kita, Encik Muhammad Syukri Husin atas perkongsian yang saya kira sangat terbuka. Banyak tips yang diberikan kepada mereka-mereka di luar sana dan juga terima kasih, semoga anda di luar sana dapat sedikit sebanyak manfaat daripada perbincangan kita pada hari ini. Tidak ada sesiapa yang ingin berkongsi kasih, tetapi ini antara contoh di mana mereka mencari kebahagiaan dalam berkongsi kasih ini. Baik, terima kasih kesemuanya dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan Faizal Ismail.